Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan kehendaknya juga pada malam ni kita dapat lagi bertemu bersama dalam program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya. Saya dengan penuh kesyukuran mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan untuk kali yang ke-83 pada malam ni, insya-Allah. Di mana seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kita telah memulakan program ini sejak daripada 13 Ogos yang lepas. Pada malam ni kita dah sampai ke siri yang ke-83 insya-Allah, iaitu kita bertemu setiap malam sehingga siri yang ke-83 pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita pada malam ni Ustaz Al-Fadhil Tuan Haji Umar bin Man sudah berada di dalam Google Meet ni. Jadi insya-Allah saya rasa tak ada halangan untuk kita terus memulakan program kita pada malam ni. Jadi bagi memulakan program kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa program kita pada malam ni kita teruskan mengikut kaedah yang biasa kita gunakan, iaitu dalam program ni kita akan bersama-sama membaca Al-Quran dalam slot yang pertama je, iaitu membaca Al-Quran 2 muka surat setiap hari. Tetapi pada dalam program ni kita akan baca bersama-sama dengan Ustaz. Jadi Ustaz akan baca Al-Quran, kita akan dengar dan kita akan ikut bersama. Iaitu untuk pengetahuan Ustaz, banyak Ustaz kita gunakan kaedah macam baca Yasin, ada kalipah baca, dan kami akan dengar di rumah masing-masing dan akan ikut baca. Tapi kalau Ustaz ada kaedah Ustaz sendiri nak buat, insya-Allah kita akan ikut. Jadi untuk itu adalah untuk slot yang pertama. Kita punya tujuan kita adalah supaya kita membiasakan ataupun lazimi membaca Al-Quran setiap hari 2 muka surat. Walaupun kita percaya para ahli jemaah memang membaca Al-Quran setiap hari, malah 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk dan sebagainya. Tetapi apa yang kita buat dalam program ni adalah kita nak baca Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz, insya-Allah. Jadi banyak setakat yang kita buat ni banyak menggunakan kaedah macam baca Yasin lah, kalipah akan baca dan kami akan ikut, insya-Allah. Itu slot yang pertama. Slot yang kedua, selepas selesai baca Al-Quran, saya mohon sangat kepada Ustaz untuk meneruskan sesi ataupun slot tazkirah kita. Jadi Ustaz sambung selepas baca Al-Quran, minta Ustaz terus sambung dengan tazkirah. Iaitu yang kita namakan sebagai slot Kulten. Nama dia saja slot Kulten, Ustaz. Sebenarnya kami cuba ikut apa yang dibuat oleh pejabat pendidikan daerah yang buat program Kulten bawah SPI. Sektor pendidikan Islam selalu dia buat Kulim, ada
Jadi kuliah 3 minit, kuliah 7 minit sebelum memulakan program. Jadi kami pun tukar nak panjang sikit namakan full time. Tapi sebenarnya tak ada had sebab kita punya program kita ni dah selepas Isya dah. Semua dah balik rumah dah selesai dah urusan kuliah maghrib. Semua selesai. Pasar raya pun semua dah tutup dah. Jadi kita balik di rumah. InsyaAllah kalau Ustaz nak sambung kuliah, kita akan dengar walaupun panjang mana, insyaAllah. Selesai memberi kuliah, saya akan buka kepada jemaah untuk berinteraksi. Jadi berinteraksi ni kita sembang-sembang santai. Mungkin nak tanya soalan, mungkin nak tanya khabar, mungkin nak berkongsi maklumat dan sebagainya. Kita buka untuk beberapa orang untuk sembang dengan Ustaz. Seandainya sebab masa kita terhad, jadi masa kita dah cukup, insyaAllah kita akan berhenti setakat beberapa orang yang berinteraksi, insyaAllah. Jadi Ustaz, bersama-sama kita ni ada juga kami untuk pengetahuan Ustaz, untuk pengetahuan semua, untuk Ustaz join dalam program ni sebenarnya adalah diusahakan adalah atas apa cadangan ataupun cadangan oleh Ustaz Muhammad Aziz bin Abdullah, iaitu pengurusi surau Taman Jawijaya. Jadi Ustaz Mak Aziz pun ada kat sini. Ustaz ada nak sebut apa-apa Ustaz? Ustaz Mak Aziz? Tak ada apa juga Rahim, cuma selamat datang lah. Dia Ustaz Umar lama tak jumpa, kami jumpa di udara sajalah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni Ustazah Maimu ada ingat lagi tak? Kenal ya. Ingat insyaAllah. Kami sama maktab apa ni Cikgu Rahim. Rakan-rakan semua kami sama batch lah tahun 80-82. Terima kasih dari Ustaz Umar. Alhamdulillah. Afwan. Okey, dah boleh mula tak? Malam ni kita akan teruskan lagi dengan bacaan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 138 sehingga 149, muka surat 167 dan juga 168. Jadi tuan-tuan boleh buka mushaf Al-Quran muka surat 167 dan 168. Nanti kita akan baca surah Al-A'raf ayat 138 sampai 149, insya-Allah. Jadi tuan-tuan juga yang tak nak tengok, kalau nak baca melalui presentation ni, boleh tengok ada presentation kat sini. Jadi saya rasa tidak ada masalah dah. Kita boleh teruskan program kita. Dengan tu saya menjemput, dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Omar bin Man untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, kita oleh masa pun dah lewat kan. Kita teruslah baca. Perlu ke saya mengenalkan diri? Tak payah Saya baca teruslah sekarang. Kita terus baca surah Al-A'raf ayat 138. Saya baca, tuan-tuan bolehlah ikut di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, insya-Allah. Kita terus baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال لا سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين صدق Allahul Azim. Alhamdulillah. Selesai kita baca Suratul A'raf ayat 138 sehingga 149. InsyaAllah saya akan bacakan sedikit dia punya makna ayat yang telah kita baca dan sedikit huraian daripada para ulama. Wajawazna bi Bani Israel
Dan kami bawa anak-anak Israel menyeberangi laut. Maka mereka sampai kepada satu kaum yang memuja berhala kepunyaan mereka. Mereka berkata, wahai Musa alaihissalam, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Lalu Nabi Musa AS mengatakan, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. Uraiannya, Allah telah menyatakan kemudian bahawa kaum Bani Israel diselamatkannya daripada kekejaman Firaun dan terlepaslah dari penindasannya sejak beratus-ratus tahun. Iaitu dengan menyuruh Nabi Musa AS membawa mereka lari menyeberangi Laut Merah yang memisahkan antara benua Afrika di mana terletaknya negeri Mesir dan benua Asia di mana terletaknya tanah Arab dan negeri Syam. Penyeberangan mereka adalah berkat mukjizat tongkat yang dipukulkan ke laut itu sehingga terbelah dua. Ada mengatakan terbelah 12. Dengan izin Allah Ta'ala menjadi lorong yang dapat mereka lalui terus ke seberang. Kata Al-Kalbi, Nabi Musa AS menyeberangi laut ialah pada hari Ashura. 10 Muharram lah. Ashura ada 10 Muharram di mana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa AS dan pengikutnya daripada diserang oleh tentera Firaun. Itu yang orang buat peristiwa 10 Ashura, 10 Muharram. Pada hari Ashura setelah Firaun dan kaumnya ditenggelamkan di dasar laut, ia telah berpuasa pada hari itu sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tuan-tuan disunatkan kita berpuasa pada 10 Muharram. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ni 10 Muharram dia buat banyak kenduri kan. Buat berbuat Ashura. Kata orang Melaka buat berbuat Ashura. Tapi yang afdalnya tuan-tuan, pada 10 Muharram sunat kita berpuasa. Kata Ibnu Jurayj, berhala-berhala itu merupakan patung lembu yang dibuat daripada perak. Dan kata Qatadah, kaum yang menyembahnya itu adalah dari bangsa Arab suku Laham. Kaum Bani Israel itu telah sampai di sebuah tempat bernama Ar-Riqah, iaitu sebuah kampung di tepi Laut Merah di mana kaum yang mereka jumpa itu menyembah berhala dan tinggal di situ. Ada setengah kaum mengatakan kaum itulah kaum sekumpulan orang-orang Kanaan yang Nabi Musa menyuruh memeranginya. Apabila kaum Bani Israel melihat patung-patung yang dipuja itu, mereka tertarik hati lalu meminta kepada Nabi Musa AS supaya membuatkan pula sebuah patung yang khas untuk mereka agar dapat mereka puja dan menghormatinya seperti yang dilakukan oleh penduduk-penduduk negeri itu. Kata Al-Baghawi, sebenarnya bukanlah kaum Bani Israel itu ragu-ragu tentang keesaan Allah Ta'ala. Mereka cuma menghendaki sesuatu yang akan mereka muliakan dan hormati. Dan dengannya dapatlah mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan mereka itu mereka sangka tidaklah menyalahi agama dan kebodohan mereka. Kerana mereka tidak cukup ilmu, maka mereka menyangkakan perbuatan menyembah berhala itu dia kata tak salah. Cuma mereka nak menghampirkan diri kerana mereka tak ada ilmu. Tapi dibetulkan, dinasihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Daripada Abi Waqid radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW tatkala keluar ke peperangan Hunain, baginda telah melintas di sepohon kayu tempat orang-orang musyrikin menggantungkan senjata mereka. Pohon itu disebut sebagai Zatul Anwat. Ini tempat yang dianggap sakti oleh orang-orang musyrikin dengan menggantungkan sesuatu di atasnya. Terdapat di antara orang-orang yang baru masuk Islam berkata, "Ya Rasulullah SAW, buatkanlah untuk kami
zatul anwat. Sebagaimana orang musyrikin mempunyai zatul anwat. Yang ini ya, bermaksud kalau orang-orang kafir mempunyai tempat yang dianggap sakti, maka patutlah juga diadakan tempat yang seperti itu untuk orang-orang Islam. Rupanya orang Islam pun ada berfikiran macam itu, sama juga dengan pengikut Nabi Musa alaihi Islam yang kurang ilmu. Ini orang yang bermasuk Islam lah. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Maha suci Tuhan ini serupalah dengan yang dikatakan oleh kaum Bani Musa. Dia tengok apa orang buat, rupa cantik je, dia pun nak ikut. Inilah ragam manusia sekarang. Masa sekarang umat Islam pun buat itu. Nampak apa orang buat dia cantik je, dia kata baik lah tu nak ikut dia, apa salahnya. Dia fahamkan sendiri. Apa-apa tuan-tuan kita nak buat, kena rujuk kepada ulama, rujuk pada Al-Quran, ikut sunnah dan rujuk kepada ulama. Kalau kita tak berfaham, rujuk kepada ulama. Ulama lebih memahami Al-Quran dan lebih memahami hadis. Jangan kita baca Quran, kita terus amal tanpa panduan ulama. Sangat berbahaya. Okey, kesan daripada ayat ini dan hadis ini menunjukkan bahawa hamba yang hendak beribadat kepada Tuhannya tidaklah payah memakai sebarang perantaraan. Jadi sekarang ni kesan pada itu dan dapat kita ambil pengajaran ulama menerangkan sini, apabila kita nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, tak perlu ada perantaraan. Direct kepada Allah Ta'ala. Nak berdoa terus kepada Allah Ta'ala. Tak payah kita berperantaraan. Yang maha berkuasa, yang maha memberi hanyalah Allah Ta'ala saja. Bukan benda-benda lain daripada dia. Benda lain daripada dia dipanggil makhluk. Kalau makhluk langsung tak boleh memberikan mudafaat dan mudarat. Yang boleh memberikan mudafaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan seterusnya ayat 139, innaha ula'i mutarabbal haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batil. Sesungguhnya ini semua akan binasa dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Lain daripada Allah Ta'ala itu semua akan binasa. Kalau dia buatkan patung pun patung akan binasa. Yang tak binasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dalam ayat lain Allah Ta'ala ada menerangkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, yang kekal hanyalah zat Allah Ta'ala sahaja. Peristiwa ini berlaku juga ketika wafatnya Nabi SAW. Ada sahabat mengatakan Nabi tak wafat. Siapa kata Nabi wafat, aku pancung dia. Marah sangat dia. Kerana rindu dengan Nabi SAW. Tapi ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, Nabi dah wafat. Siapa yang menyembah Rasulullah, Nabi, dia dah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah tak wafat. Allah tak mati-mati. Itu disedarkan kepada orang Islam tu. Supaya jangan terlampau ta'asub. Nabi tetap manusia, dia akan mati. Itu dia. Okey. Huraiannya Nabi Musa mengatakan lagi kepada kaum Bani Israel bahawa kaum yang mereka lihat ada memuja-muja berhala itu kelak akan binasa dan musnah sama sekali bila cahaya tauhid dan kepercayaan mengesahkan Allah telah datang menyinari penduduk negeri itu. Musa beritahu dengan orang situ, apabila ajaran Islam datang nanti, amalan tu akan terhapus. Sama lah sekarang ni. Bila dah ada akidah tauhid, maka segala amalan tu akan terhapus kerana kita yakin yang boleh memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Dan seterusnya ayat 140. Qala ghairallah. Musa salam mengatakan, adakah patut aku mencari Tuhan untuk kamu selain daripada Allah Ta'ala? Sedang dia telah memuliakan kamu melebihi seisi alam. Musa beritahu pada kaum dia, adakah patut aku mencari Tuhan untuk kamu selain daripada Allah Ta'ala? Sedangkan dia, mana Allah Ta'ala telah memuliakan kamu melebihi seisi alam. Inilah
ayat yang dibanggakan oleh Bani Israel. Dia kata dialah bangsa yang paling mulia di alam ini. Dialah keturunan yang paling mulia. Dia rasa je. Okay, huraiannya seterusnya Nabi Musa AS menyatakan kehairanan di atas pekerti kaum Bani Israel itu yang meminta kepadanya supaya mengadakan berhala untuk mereka semata-mata hendak meniru-niru orang lain disebabkan oleh kejahilan mereka. Inilah. Orang kita pun macam itu juga. Apa saja yang orang buat pun dia buat. Hari jadi tiup lilin pun dia nak buat juga. Apa saja orang buat cantik aje. Dia tak rujuk kepada ulama. Tuan Okey, ni dia. Permintaan mereka itu amatlah tidak patut dan tidak munasabah dengan pengajaran tauhid yang diajarkan kepada mereka. Oleh sebab itu dibahasakannya kepada dirinya sendiri untuk menyindir mereka, iaitu tidakkah patut aku mencari Tuhan yang ini mengadakan berhala untuk kamu yang tak kamu puja pula dan kamu sembah selain daripada Allah Taala, supaya kaumnya lebih ingat. Patut ke aku nak beri engkau lain Tuhan daripada Allah Taala yang telah memberi kau rezeki, kemayahan, kesenangan, kemuliaan. Itu dia. Ingatlah hanya Allah Taala yang layak kamu sembah, bukan yang lain daripadanya. Nabi Musa kuatkan lagi, yang layak kamu sembah hanyalah Allah Taala sahaja. Lain daripada itu tak layak. Kerana Allah Ta'ala telah mengurniakan kamu beberapa banyak keterangan-keterangan dan bukti yang jelas yang menunjukkan kemuliaan kamu melebihi daripada seisi alam yang sezaman dengan kamu. Ni dia. Inilah ayat ni yang menyebabkan orang Israel rasa bangga, dia rasa dia yang terpuji. Dia yang terbaik, yang termulia lah. Dan seterusnya ayat 141, ingatlah ketika kami ini Allah Ta'ala melepaskan kamu daripada keluarga Fir'aun. Mereka menyeksa kamu dengan sebesar-besar seksa. Dibunuhnya anak-anak kamu yang lelaki dan dibiarkannya hidup anak-anak kamu yang perempuan. Dan demikian itu adalah bala, ini cubaan yang besar daripada Tuhan kamu. Ini ujian kepada Bani Israel. Uraiannya, ayat ini merupakan ayat ulangan yang telah terdahulu dalam surah Al-Baqarah ayat 49, di mana diterangkan kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW supaya mereka itu mengingat akan nasib mereka dululah. Mereka daripada kaum Bani Israel yang menurunkan mereka telah diselamatkan oleh Allah Taala daripada kekejaman Firaun yang menghina mereka kerana mereka menumpang di bumi Mesir. Di antara kekejaman Firaun yang sangat dahsyat ialah pembunuhan ke atas semua bayi yang lelaki dari kaum Bani Israel yang baru dilahirkan dan membiarkan hidup bayi yang perempuan. Ini merupakan bala ataupun cubaan yang sangat besar ke atas kaum Bani Israel. Dikala itulah Nabi Musa AS dilahirkan. Kita lihat kuasa Allah Ta'ala. Walaupun Fir'aun memerintahkan bunuh semua bayi lelaki, tapi Allah Ta'ala selamatkanlah Rasulnya. Dikala itulah Nabi Musa AS dilahirkan. Dengan kuasa Allah Ta'ala, ia telah diselamatkan dari dibunuh oleh Fir'aun, malah diambil menjadi anak angkatnya pula dengan anjuran isteri Fir'aun. Nampak tuan-tuan dia pula bela bakal musuh dia. Ini kerja Allah Ta'ala tuan-tuan Walaupun Nabi Musa itu bakal musuh dia, tapi Allah Ta'ala gerakkan isterinya ambil Nabi Musa tu dan bela dalam istananya. Allahu Akbar. Itu kuasa Allah Ta'ala. Semuanya itu merupakan kurnia serta rahmat dan nikmat Allah terhadap mereka yang segia diingat hendaknya oleh keturunan mereka. Tetapi sayang, seruan Tuhan supaya mengingatnya
telah ditolak oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW kerana mereka enggan beriman dengannya, dengan Nabi SAW kerana mereka ego. Mereka tak nak beriman dengan Rasulullah kerana mereka ego, kerana Rasulullah daripada bangsa Arab. Dia takkan Rasul ke zaman daripada bangsa Yahudi sendiri. Itu punca dia. Ayat 142, dan kami telah menjanjikan Musa AS 30 malam. Dan kami tambah lagi 10. Maka cukuplah yang dijanjikan Tuhannya itu 40 malam. Dan Nabi Musa AS berkata kepada saudaranya iaitu Nabi Harun AS, gantikanlah aku untuk memimpin kaumku dan perbaikilah dan janganlah engkau ikut jalan orang-orang yang membuat kerosakan. Pada ayat wa arna Musa salasina lailah yang bermaksud dan kami telah menjanjikan Nabi Musa AS 30 malam. Uraiannya para mufassirin mengatakan bahawa Nabi Musa AS dahulu telah menjanjikan kepada kaum Bani Israel iaitu apabila Firaun yang menjadi musuh mereka nanti telah binasa, mereka akan diberi sebuah kitab daripada Allah Ta'ala yang mana kitab itu mengandungi keterangan tentang perkara-perkara yang wajib mereka kerjakan dan yang wajib mereka tinggalkan. Kemudian apabila Firaun telah musnah, bermohonlah Nabi Musa AS kepada Allah Ta'ala supaya menurunkan kepada mereka kitab yang dijanjikan itu. Maka Allah Ta'ala pun perintahkan kepadanya supaya mengerjakan puasa selama 30 hari. Dalam ayat ini disebutkan lafaz lailah, artinya malam. Dimaksudkan bahawa Nabi Musa AS berpuasa bukan saja waktu siang, bahkan juga waktu malam. Ada pun puasa dengan berterusan ke malam itu hukumnya haram kecuali kepada para nabi tidak haram. Ini katakan amalan khususnya untuk para rasul yang kita tak payah buat. Kita tak boleh buat. Kita cuma puasa waktu siang sahaja, tuan. Jangan buat ni. Ini jangan buat jangan buat. Tujuan berpuasa itu supaya rohaninya menjadi halus agar sampai ke darjat yang membolehkan dia menerima firman Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala hendak mengajaknya bercakap. Ini kaedah tuan-tuan. Kaedah nak membersihkan hati, nak membersihkan jiwa dengan banyak berpuasa. Tuan-tuan, banyak berpuasa. Ikutlah amalan para Nabi. Paling banyak puasa ikut Nabi Daud AS. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nak bagus juga bolehlah sekurang-kurangnya puasa Isnin dan Khamis ataupun puasa 3 hari sebulan, 13 dan 14 dan 15 setiap bulan. Okey, Nabi Musa AS pun berpuasa, tidak makan dan tidak minum siang dan malam hingga selesai 30 hari, iaitu dari awal bulan Zulqa'dah hingga akhirnya. Bila selesai puasa, Nabi Musa merasa runsing kepada bau mulutnya. Lalu bersugilah ia dengan sebatang kayu. Ketika itu para malaikat telah menegur perbuatannya dengan berkata, kami selama ini telah mencium bau yang harum bagikan kasturi daripada mulutmu. Tiba-tiba engkau telah merosakkan bau harum itu dengan sebab engkau bersugi. Maka kemudian Allah Ta'ala telah menyuruh Nabi Musa itu menambah puasa 10 hari lagi, iaitu daripada awal hingga 10 hari bulan Zulhijjah. Seraya mengkhabarkan, tidakkah engkau tahu bahawa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Lepas tu tuan-tuan, kita dalam bulan puasa, ketika berpuasa, kita dimakruhkan gosok gigi. Bermula daripada tergelincirnya matahari, makruh kita gosok gigi sepanjang bulan Ramadan ataupun sepanjang kita berpuasa. Kalau bulan lain pun kita berpuasa, siang hari itu makruh kita gosok gigi bermula daripada zuhur. Gelincir matahari. Okey.
Itulah sebabnya dia difirmankan pula wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Dan kami tambah lagi 10, maka cukuplah yang dijanjikan Tuhannya itu 40 malam. Asalnya 30 malam, kerana Nabi Musa dah langgar peraturan dia gosok gigi, maka tambah lagi 10 hari, cukuplah 40 hari, 40 malam. Yang ini pada asalnya janji perintah puasa itu hanya 30 hari, iaitu supaya Nabi Musa beramal untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi telah ditambah lagi puasa 10 hari kerana ia telah merosakkan, ini menghilangkan bau mulutnya dengan bersugi. Dalam masa 10 hari itulah berlakunya fitnah di kalangan kaum Bani Israel, iaitu sebahagian besar dari mereka telah murtad. Sedangkan Nabi Musa pada masa itulah diajak berkata-kata oleh Allah Ta'ala, lalu dituruni kitab Taurat. Nah, itu dia. Adapun yang tersebut dalam ayat 51 Al-Baqarah yang lalu, ia berbunyi wa idwa arina Musa arba'ina lailah, adalah merupakan penerangan mengenai janji itu secara ijmal, keseluruhan lah. Sedang penerangan dalam ayat ini adalah secara tafsil, lagi detail. Asalnya perintah tu 30 hari, kerana Musa melanggar larangan iaitu dia bersugi, maka dia tambah lagi 10 hari, jumlahnya 40 hari. Dan Nabi Musa berkata kepada saudaranya iaitu Harun AS, gantikanlah aku untuk memimpin kaumku dan perbaikilah dan janganlah engkau ikut jalan orang-orang yang membuat kerosakan. Yang ini sebelum Nabi Musa AS pergi meninggalkan kaumnya untuk berpuasa di atas Gunung Sina dan menerima kitab Taurat daripada Allah Ta'ala di sana, dia terlebih dahulu telah berpesan kepada abangnya iaitu Nabi Harun AS. Pesan Nabi Musa ialah gantikan tugasku ini selama aku berpergian. Jagalah dan pimpinlah kaum Bani Israel. Perbaikilah pekerti mereka supaya sentiasa patuh kepada pengajaran agama, iaitu mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang ditegah. Dan jangan pula engkau mengikut perjalanan dan jejak langkah orang-orang yang berbuat kerosakan, iaitu yang telah berpakat untuk menderhakai Allah dan membuat maksiat. Bahkan taklah engkau mempunyai pendirian yang teguh dalam mempertahankan agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Seterusnya ayat 143. Dan tatkala Nabi Musa AS sampai kepada tempoh yang kami iaitu Allah Ta'ala tetapkan dan diajak bercakap oleh Tuhannya, Nabi Musa berkata, Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepada aku supaya dapat aku memandang kepadamu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman, tak mungkin engkau dapat melihat aku, akan tetapi engkau pandanglah ke gunung itu. Maka sekiranya ia tetap di tempatnya, nanti engkau dapat melihat aku. Maka manakala Tuhannya memperlihatkan kebesaran dirinya kepada gunung itu runtuh dan Nabi Musa AS pun jatuh pengsan. Manakala Nabi Musa AS sedar kembali, berkatalah ia, Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang mula-mula beriman. Dia dah rasa tersilap, maka dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala apabila dia tajallikan zatnya di gunung tu, pecah gunung, tuan-tuan. Walaupun sikit, Allah Ta'ala tajallikan sikit saja zatnya, maka pecahlah gunung, lalu terjatuhlah Nabi Musa, lalu pengsan. Mana kuat terlampau kuat. Pada ayat walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Nabi Musa AS sampai kepada tempoh yang kami iaitu Allah Taala tetapkan dan dia diajak bercakap oleh Tuhannya. Uraiannya kata para mufassirin, apabila Nabi Musa AS sudah sampai tempohnya untuk menerima kitab Taurat yang dijanjikan oleh Allah Taala kepada kaum Bani Israel, maka ia pun menyucikan dirinya
dan memakai pakaian yang bersih. Kemudian puasa, lalu naik ke atas sebuah gunung yang bernama Tur Sina. Kemudian Allah Ta'ala telah menurunkan awan yang menutupi kawasan sepanjang 4 parsah, kira-kira 13 batu di sekeliling gunung itu. Dan Allah telah menghalau semua syaitan-syaitan dan binatang-binatang bumi dari sekitarnya. Juga menyingkirkan malaikat-malaikat yang menjaga gunung. Kemudian tersingkaplah langit sehingga Nabi Musa AS dapat melihat para malaikat sedang berdiri di angkasa. Ini bagi mukasyafah lah, Allah terbukakan dia. Mukasyafah dia boleh lihat, Nabi Musa boleh lihat sampai ke Arash. Sehingga Nabi Musa dapat melihat para malaikat sedang berdiri di angkasa. Dan jelaslah kelihatan olehnya akan Arash. Lalu ia didekatkan oleh Tuhannya sehingga dapatlah pula mendengar bunyi sir kalam yang dituliskan di atas Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala dengarkan Nabi Musa bunyi kalam, bolpen ataupun pen tengah tulis di Lauh Mahfuz dan tulis amalan-amalan manusia itu. Apa-apa yang Tuhan dah rancangkan kepada makhluknya ditulis oleh kalam, dapat didengar oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Ta'ala bukakan dia dan mukasyafahkan dia terbuka, maka dia dapat lihat dan dengar apa yang ditulis oleh para malaikat, oleh kalam tu. Nabi Musa dapat melihat para malaikat sedang berdiri di angkasa dan jelaslah kelihatan olehnya akan Arash. Lalu ia didekatkan oleh Tuhannya sehingga dapat pula mendengar bunyi disir kalam yang dituliskan di atas Lauh Mahfuz. Kemudian Allah pun berkata-kata kepadanya dengan tidak memakai sebarang perantaraan. Nabi Musa dapat mendengar dapat mendengar kalam-kalamullah direct terus. Allahu Akbar. Nikmat yang antara nikmat yang kasih oleh Nabi Musa dapat berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamullah Musa taklima. Nabi Musa dapat mendengarnya dengan segala kejurusan. Walhal semasa itu malaikat Jibril ada bersama-sama dengannya, tetapi dia tidak dapat mendengarnya. Oleh kerana Nabi Musa sangat asyik mendengar Allah berkata-kata, teringinlah di hatinya hendak melihat bagaimana pula rupa Allah Ta'ala itu. Masya Allah. Dia dengar sedapnya bunyi, sedapnya suara Allah Ta'ala itu, firman tu, maka dia minta pula nak lihat pula zat Allah Ta'ala. Masya Allah. Dalam tafsir Hasyiah Jamal ala Jalalain disebutkan bahawa Nabi Musa AS diajak bercakap oleh Tuhannya ialah pada hari Khamis, iaitu hari Arafah. Dan ia diberi kitab Taurat pada subuh hari Jumaat, iaitu hari Nahar, hari Raya Korban. Dan semasa diajak bercakap itu, Allah menyingkapkan hijab ataupun tabir yang mendinding antara Nabi Musa AS dengan kalamullah. Allahu Akbar. Ini nikmat yang dirasa oleh Nabi Musa AS. Sehingga percakapannya itu dapat didengarnya. Allahu Akbar. Ini sama juga dengan wahyu, tuan. Sama juga dengan wahyu. Ketika wahyu diturunkan oleh maka Jibril kepada Nabi SAW, Nabi diam dan tunduk. Nabi tunduk tu tuan-tuan, Nabi dengar macam bunyi loceng dan Nabi terasa berat sehingga berpeluh tengkuk dia. Beratnya wahyu turun tu tuan-tuan. Beratnya wahyu turun tu. Sedangkan sahabat yang sebelah tu apa tak dengar? Yang dengar Nabi seorang. Ini dikatakan mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul. Sama juga dengan Nabi SAW, dia boleh dengar tuan-tuan. Dia boleh dengar apa yang diucapkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah berarti sama sekali bahawa Allah Ta'ala mengadakan, iaitu membuat tangkapan kata-kata yang didengar oleh Nabi Musa, kerana kata-kata Allah atau percakapannya itu adalah bersifat qadim, lagi azali, sedia adanya, tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan, tidak memakai suara dan tidak memakai huruf. Allah Ta'ala ni dia punya suaranya tak ada bunyi, tak ada apa tuan-tuan. Macam mana? Wallahu a'lam bisawab, ulama tawakuf. Kita boleh dapat rasa macam mana tuan nanti bila kita berada dalam
syurga antara nikmat-nikmat besar yang kita dapat rasa nanti dalam syurga. Okey ya. Selanjutnya pengarang tafsir itu menyebutkan lagi bahawa tidak ada terjumpa dalam mana-mana kitab tafsir yang menerangkan bagaimana Nabi Musa dapat memahami kata-kata yang didengarnya itu. Bermakna bila kafiatin anda tak ada kafiat. Kalam Allah tu tak ada bunyi, tak ada huruf. Habis macam mana itulah kehebatan Allah Ta'ala, dia boleh berikan kepada orang-orang yang dikendakinya. Sama dengan Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi berdepan dengan Allah Ta'ala, Nabi kata dia bila kafiatin tanpa kafiat tak tahu macam mana nak terang. Dia tak tahu macam mana nak terang. Sama dengan Nabi Musa tak tahu macam mana nak terang, tapi dia faham. Tapi dia faham. Tu kuasa Allah Ta'ala lah. Walaupun benda tu tak ada bunyi dan tak ada huruf. Kemudian qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa berkata, Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepada aku supaya aku dapat memandang kepadamu. Allahu Akbar. Dia dah khusyuk, dah tambah sedap mendengar kalam Allah, maka dia hendak lihat pula zat Allah Ta'ala. Yang ini oleh kerana tersangat asyik mendengar percakapan Allah Ta'ala, maka inginlah Nabi Musa AS hendak melihat bagaimana pula agaknya rupa Allah Ta'ala itu. Allahu Akbar. Sehingga terkeluarlah kata-kata dari mulutnya seperti yang tersebut dalam ayat ini. Sebenarnya ia menuturkan kata-kata yang seperti itu didorong oleh keinginan hatinya yang meluap-luap, tidak dapat ditahan-tahan, dengan menyangkakan pula bahawa Allah Ta'ala itu mungkin dapat dilihat dalam dunia ini. Allah Ta'ala kita dapat lihat di dunia, dia hanya dapat dilihat nanti di akhirat dalam syurga, tuan-tuan. Di dunia tak boleh lihat Allah Ta'ala. Dalam syurga itu insya Allah antara nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya dalam syurga ialah dapat melihat zat Allah Ta'ala. Kata As-Saidi, manakala Allah Ta'ala mengajak Nabi Musa AS bercakap, datanglah seteru Allah Ta'ala itu iblis yang celaka lalu masuk ke dalam bumi. Kemudian ia keluar daripada celah kedua kaki Nabi Musa AS lalu menggodanya dengan membisikkan bahawa yang mengajak bercakap kepadamu itu ialah syaitan. Allahu Akbar. Maka pada ketika itu Nabi Musa pun memohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepada aku supaya aku dapat memandang kepadamu. Allahu Akbar. Tuan jawab lagi. Qala lan tarani. Allah berkata, Allah berfirman, tak mungkin engkau dapat melihatku. Yang ini Allah Ta'ala menafikan, iaitu tidak seorang pun yang dapat melihat Allah Ta'ala selagi manusia itu masih berada dalam dunia. Bahkan tidak sanggup manusia itu memandangnya. Siapa yang memandangnya di dunia ini, nescaya ia akan mati. Hancur tuan Dia akan hancur. Ada pertelingkahan pendapat mengenai melihat Allah Ta'ala diterangkan dalam kitab-kitab tafsir. Ada yang berpendapat bahawasanya Allah itu mustahil dapat dilihat. Mereka yang mengatakan demikian ialah daripada golongan orang-orang Khawarij, orang Mu'tazilah dan sebahagian Al-Murja'ah. Pendapat mereka disandarkan dengan mengambil dalil daripada nas ayat yang berbunyi lan tarani, bermakna li abadan, tuan-tuan. Lan mana li abadan, sampai bila-bila masa. Lan di sini yufidu ta'bid wad dawam. Jelasnya Allah itu tidak akan dapat dilihat oleh sesiapa pun selama-lamanya dan sampai bila-bila masa. Itu mana lan lan mana li abadan lah, sampai bila-bila masa. Pendapat ini telah ditolak kebenarannya oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu pula berpendapat bahawasanya melihat Allah Ta'ala itu tidak mustahil, bahkan harus. Mereka mentakwilkan lan tarani di sini mahbula ala dunia, ai lan tarani fid dunia. Jelasnya Allah itu tidak dapat dilihat hanya sementara di dunia saja, dan kemungkinan melihat itu tidaklah
dinafikan oleh Allah Ta'ala sama sekali. Sebab nas yang menafikannya pun tidak ada. Sedang kemungkinan melihat Allah itu adalah berdalilkan nas dari lanjutan ayat itu dan juga berdalilkan nas hadis yang sahih yang mengatakan bahawasanya orang-orang mukmin itu akan dapat melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat di negeri akhirat. Okay. Seterusnya ayat tadi berbunyi walakin yanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi engkau pandanglah ke gunung itu, maka sekiranya ia tetap di tempatnya, nanti engkau dapat melihat aku. Bermaksud ada kemungkinan bagi engkau ya Musa melihat aku nanti, iaitu sekiranya engkau sanggup mempertahankan diri kerana mempunyai kekuatan sekuat gunung itu. Cubalah engkau pandang kepada gunung itu. Nanti aku akan memperlihatkan diriku kepadanya. Kalau sekiranya gunung itu masih tetap tegap dan teguh di tempatnya, semasa aku memperlihatkan diriku kepadanya, nescaya dia tidak akan runtuh atau binasa. Akan tetapi jika gunung itu runtuh atau binasa, berarti dia tidak berdaya mempertahankan dirinya untuk melihat aku. Inilah pula engkau, ini kan pula engkau yang yang lebih lemah dan lebih kecil dari gunung itu, tentu engkau lebih-lebih lagi tidak akan terdaya mempertahankan dirimu bila aku memperlihatkan diriku kepadamu. Itulah tuan-tuan, kita memang tak akan dapat lihat Allah Ta'ala di dunia. Kerana body kita memang tak mampu menanggung itu semua. Melihat kepada susunan ayat ini, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahawasanya melihat Allah Ta'ala itu adalah suatu perkara yang harus, kerana hal ini bergantung kepada adanya daya kekuatan atau adanya kesanggupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala memberikan daya kekuatan, dapatlah seorang itu melihat Allah Ta'ala. Dan seterusnya dari ayat ini juga menunjukkan bahawa permohonan Nabi Musa AS untuk melihat Allah Ta'ala itu tidaklah ditolak bulat-bulat, malah tidak pula dilarang. Oleh kerana tidak dilarang, tahulah kita bahawa melihat Allah Ta'ala itu suatu perkara yang harus. Malah diberi kesempatan kepada Musa AS untuk melihatnya. Iaitu disuruhnya dia memandang kepada gunung sebagai suatu contoh ataupun cubaan. Adalah dikatakan gunung itu bernama Zubair. Zubair. Falamma tajalla Rabbu lil jabali ja'alahu dakka. Maka manakala Tuhannya memperlihatkan ataupun tajallikan kebesaran dirinya kepada gunung itu runtuh. Ya, ini kemudian Allah memerintahkan malaikat yang berada di langit ketujuh mengangkat arasnya. Apabila nur ataupun cahaya arash yang menandakan kebesaran dirinya itu Allah Ta'ala diperlihatkan kepada gunung itu, tiba-tiba gunung itu menjadi runtuh sehingga rata di atas tanah disebabkan ia tidak berdaya mempertahankan dirinya berhadapan dengan kebesaran Tuhan. Walhal cahaya yang diperlihatkan itu hanya sedikit saja, iaitu sebesar kira-kira separuh keratan tulang jari kelingking. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis bahawa Nabi SAW tatkala membaca ayat ini, diletakkan ibu jarinya ke atas keratan tulang jari kelingking yang sebelah atas. Saya berkata, hanya sebesar inilah cahaya itu, gunung itu terus runtuh. Sikit saja Allah tajalikan cahaya dia sehingga gunung boleh runtuh. Kalau gunung boleh runtuh, Nabi Musa memang tak mampu. Berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya, apabila gunung itu terkena cahaya ataupun nur, terus dia hancur. Adapun tentang Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya dengan berjisim, itu adalah mustahil. Kerana Allah Ta'ala tidak berjisim. Allah Ta'ala tak berjisim. Dan diriwayatkan daripada Sahil bin Sa'id As-Sa'idi bahawasanya Allah Ta'ala memperlihatkan cahaya itu daripada sebalik 70,000 tabir. Allahu Akbar. Yang besarnya cahaya itu sekadar 1 dirham
lalu gunung itu menjadi hancur. Allahu Akbar. Ditabi itu pun boleh jadi hancur. Kuatnya nur Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Ya, ini sebaik-baik saja gunung itu runtuh, maka Nabi Musa alaihissalam yang menyaksikan peristiwa itu dengan tiba-tiba telah jatuh pingsan. Ia tersungkur, tidak sadarkan diri, bagaikan orang yang telah mati. Nyatalah sekarang bahawa dia lemah kerana tak ada kelengkapan yang cukup yang ada dibekalkan oleh Tuhan kepadanya untuk mempertahankan dirinya. Dia tidak berdaya untuk memandang kepada cahaya yang dipertunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada gunung itu. Inilah suatu peristiwa yang telah berlaku sebagai suatu percubaan kepada jenis manusia yang ingin tak melihat Tuhan. Maka ternyata dalam percubaan itu manusia tidak tahan dan tidak berdaya kerana kelemahannya. Dan seterusnya, manakala Nabi Musa AS sedar kembali, maka berkata ia, Maha Suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang mula-mula beriman. Yang ini tidak berapa lama kemudian Nabi Musa telah sedar daripada pingsannya. Akalnya pun mula siuman sebagai sedia kala. Dia berasa amat kesal dan dia menyesali bahawa apa yang dimintanya dahulu kepada Tuhan adalah suatu perkara yang tidak patut. Itulah sebabnya ia mengucapkan tasbih, mensucikan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala itu maha suci dari perkara-perkara yang tidak patut dan tidak layak bagi sifat-sifatnya. Juga ia telah bertaubat kepada Allah Ta'ala, yang ini menarik kembali permintaannya yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan ia kemudian telah mengaku sebagai orang yang pertama daripada kalangan kaum Bani Israel yang mengiktikadkan bahawasanya benarlah manusia itu tidak dapat melihat Tuhan semasa dalam dunia. Dan seterusnya, dah 10.30 tuan eh. Dah 10.30 macam mana Ustaz Aziz ni? Dah 10.30 eh. Kita berhenti sini boleh tak? Boleh. Dah 10.30 ni. Panjang dia berhenti tuan eh. Buat kesimpulan dulu. Alaihissalam tuan. Mudah-mudahan kita ambil iktibarlah dalam peristiwa ini, di mana Allah Ta'ala tak dapat dilihat di muka bumi ini, dan insya-Allah kita akan lihat Allah Ta'ala nanti di dalam syurga. Wujuhun yawma idzin nazirat. Nanti muka manusia nanti bercahaya-cahaya nanti apabila melihat Tuhannya. Di mana? Dalam syurga. Antara nikmat yang paling besar dalam syurga nantilah dapat melihat zat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada tuan pengerusi lah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita betul dapat bersama mendengarkan daripada Ustaz sebentar tadi, iaitu kita dapat sama-sama membaca Al-Quran bersama Ustaz, dan seterusnya dapat mendengar huraian terjemahan daripada ayat suci Al-Quran kita baca tadi, dan seterusnya sedikit huraian daripada alim ulama mengenai ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, banyak berkisar kesemuanya ayat berkenaan berkisar dengan cerita Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut dia dan seterusnya, bagaimana dia nak melihat Allah SWT. Begitulah kehebatan Tuhan Allah SWT yang tidak mampu kita di dunia ni untuk melihat Allah terus seperti mana permintaan Nabi Musa pun tak dapat, malah kita juga insya-Allah. Tetapi kalau sekiranya kita dapat kembali kepada Allah nanti di alam akhirat, mungkin kita dapat melihat Allah SWT. Kalau Allah redha dengan kita, Allah memberi balasan ganjaran yang baik kepada kita, insya-Allah kita akan dapat lihat Allah di alam di sana. Jadi di dunia kita tak mampu, kerana gunung pun tak mampu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kepada Ustaz Tuan Haji Umar bin Man yang sudi untuk bersama dengan kita pada malam ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan semua puan semua. Ustaz Umar sebenarnya adalah
sahabat kepada Ustaz Maziz, Pengurusi Surau kami, dan Ustaz menetap di Merlimau, Melaka. Ustaz orang Melaka ni, kalau kita tuan-tuan dengar Ustaz cakap tadi pun bukan slang utara, bukan macam slang saya cakap ni. Jadi orang Melaka. Kemudian bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Aziz kita masa belajar dulu di MPI, Maktab Gerak Islam tahun 80-81 macam tu. Kemudian Ustaz menyambung lagi pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2002 sampai 2005. Dan dulu mungkin Ustaz juga bersekolah di Sekolah Sultan Muhammad di Melaka. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya tahu. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz. Jadi untuk sesi mungkin untuk perkembangan semasa saya pun tak tahu mengenai Ustaz. Mungkin Ustaz nak buat taruh sikit. Waktu ni kita buka untuk apa? Untuk interaksi. Jadi kalau nak berinteraksi dengan Ustaz, lebih baik kita kenal sedikit Ustaz. Jadi boleh tak Ustaz taruh sikit, barulah nanti senang. Mungkin ada orang nak sembang ke, mungkin ada orang Melaka juga dalam ni. Sebab kami sebenarnya setiap hari kami program ni kita buka kepada public Ustaz, kepada orang umum dan terbuka. Jadi datang dari beberapa tempat juga yang akan masuk. Jadi wallahualam. Jadi mungkin sedikit Ustaz boleh buat tarik sedikit taruh. Silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Omar bin Man, berasal daripada Kampung Serkam, Kampung Serkam, Merlimau, Melaka. Pendidikan belajar daripada kampung lah, sekolah Kebangsaan Serkam, pergi ke Sultan Muhammad. Lepas tu saya sambung ke MPI. Lepas tu saya mengajar lah. Lepas tu saya sambung ke UKM, ambil syariah. Lepas pencen, sekarang dah pencen dah. Dah 61, dah pencen. Saya diminta jadi imam lah di kampung. Jadi sekarang ni tugas saya yang terakhir sekarang ni lah jadi imam lah. Imam di kampung. Dan sampai tu juga saya jadi guru takmir lah. Guru takmir. Guru takmir mana kita orang mengajar lah di surau-surau, di masjid, mana-mana tempat yang berhajat, kita tunaikanlah berdakwah kepada masyarakat, berbakti pada masyarakat lepas pencen ni kan. Ada kerja apa pencen, buatlah ni benda-benda yang bermanfaat. InsyaAllah lah. Itu saja sedikit ta'aruf saya insyaAllah. Aziz insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan yang berminat untuk bersembang dengan Ustaz, saya nak buka lah kepada tuan-tuan dan puan untuk 1-2 saja. Seperti mana yang telah disebutkan tadi, kita dah sampai pukul 10.30 lah. Jadi tuan-tuan, ada siapa-siapa yang nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Mungkin Ustaz Aziz kot. Silakan Ustaz Aziz. Dah ada orang Melaka tu. Anak tak nak tanya apa lah. Tapi yang cuma nak tanya jugalah yang Ustaz Umar tak guna tafsir mana? Tafsir Al-Azhar, tafsir apa ni, Ibn Katsir kan? Tafsir ni macam-macam campur. Oh, campur. Agak mendalam jugalah sikit. Dia punya huraian tu agak detail. Ya, saya itu dia kalau kita bawa dalam kuliah di Masjid Surau, dia boleh ambil 2-3 hari lah dia punya huraian tu. Agak panjang kan. Jadi apapun alhamdulillah kita bersyukurlah kerana dia pendetailan yang macam tu, benda yang kita cerita itu tidak mudah kita dapat dalam kitab buku-buku biasa payah jumpa lah. Dia kena ada tafsir merujuk tafsir tertentu saja yang ada huraian mendalam macam tu lah. Yang saya tengok di antara tafsir yang banyak menghuraikan secara mendalam tu termasuknya tafsir Ibnu Katsir. Ya kan. Dia juga tafsir seperti mana tafsir Al-Azhar pun dia banyak juga, tapi dia lebih kepada yang
modern lah. Kita tengok kalau tengok yang tu, tapi yang rasanya yang apa ni Ustaz Umar banyak dia ambil kepada tafsir dia yang muktabar, jadi saya banyak benda-benda yang barulah yang kita boleh dapat daripada sana lah. Tu terima kasih Ustaz Umar atas terpaksa merujuk banyak kitab tu, banyak tafsir. Sebab tu dia kita bertuah kerana dia bukan satu tafsir. Kalau satu tafsir dia tidak akan dapat mengurai begitu mendalam lah. Allahu a'lam. Berarti nak habis. Ustazah Maimun sihat? Ustazah Maimun ada. Sihat ya? Alhamdulillah. Lama tak jumpa ya. Alhamdulillah sihat. Dah berapa cahaya mata dah? Ustaz kena tanya cucu dah apa-apa. Kami tak ramai Ustaz Umar, kami 9 je. Oh. Saya pun tak ramai, 8 je. Lebih kurang. Cucu lah apa? Cucu. Jumpa. Cucu sikit lah, cucu baru 4. Saya alhamdulillah 6 lah, 6 orang cucu. Menang. Alhamdulillah. Okey, rasanya tak lagi InsyaAllah lah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi saya ni agak sekitar sekiranya masa saya menerang tu ada kesilapan saya minta maaf lah kerana kekurangan saya, kejahilan saya lah. Orang ilmu sikit kan, jadi mungkin ada silap apa ke, saya minta maaf lah. Kalau mungkin tersasar cakap ke mungkin ada, saya minta maaf kerana ketidakfasihan saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, memang bertuah kami pada malam ni Ustaz dapat menyertai. Memang kami buat program ni untuk kita dapat bersua muka, untuk kenalan dengan seberapa ramai Ustaz yang mungkin. Kami beriltizam untuk mengadakan program ni sampai 301 siri, iaitu sampai khatam Al-Quran. Jadi setiap malam kita baca 2 muka surat Al-Quran. Jadi setiap malam kita jemput guru-guru yang berbeza-beza. Jadi insya-Allah kalau kami berjaya mengadakan benda ni sampai 301 siri, kami akan dapat berkenalan dengan ramai ustaz-ustaz daripada seluruh negara. Itulah kita punya cita-cita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam esok pula guru kita adalah Al-Fadhil Profesor Zaidi bin Muhammad Rifin. Profesor Zaidi ni sebenarnya ganti pada guru kita yang sepatutnya pada malam esok, iaitu Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haris bin Haris Mahat. Ustaz Haris bin Mahat. Ustaz Haris bin Mahat yang juga dari Melaka tuan-tuan dan puan-puan, tetapi Ustaz Haris minta tangguhkan waktunya kepada kita dah pindahkan waktu Haris kepada 15 bulan November, kerana besok Ustaz Haris bermusafir ataupun hari ini dah mula musafir ke Mersing untuk melihat ke kanda dia yang tak berapa sihat. Jadi dia tak dapat bersama besok. Jadi kami punya penasihat surah kami Profesor Zaidi yang akan menggantikannya besok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harap tuan-tuan dan puan-puan terus istiqamah untuk bersama kami pada malam esok. Jadi sebagai penutup pada malam ni, nak memohon kepada sangat-sangat kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Umar bin Man untuk membacakan doa untuk kesejahteraan dan kejayaan kita semua, supaya kami dapat aminkan bersama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin arhamna, ya Arhamar Rahimin arhamna, ya Arhamar Rahimin arhamna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin wa afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwata arda bi syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma inna nas'aluka mimma 'allamtana wa rudda 'inda tiyadina ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas kesediaan untuk bersama kita malam-malam ni, seterusnya memberikan ilmu kepada kami dan menjadi guru kami pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampai setakat ni saja program kita pada malam ni. Kita jumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu الليل واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ustaz Umar, salam semua keluarga di sana yang ada. Sahabat-sahabat. InsyaAllah. Terima kasih atas ingatan. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi.